Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya sahabat-sahabat kita yang menonton juga tahu bahawa memang ada di sini, ada peserta, ada sahabat-sahabat kita yang turut mendengar di sini. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah hari ini genaplah seminggu kita menjalani bulan Ramadan, bulan puasa, alhamdulillah. Baiklah, sepatutnya hari ini, hari Jumaat, kita tidak akan ada buat tazkirah, tapi memandangkan ada di kalangan sahabat yang meminta untuk buat tazkirah, jadi kami tidak buat selepas solat Jumaat, tapi kami buat selepas solat asar ini. Dan tajuk yang saya pilih kali ini adalah berkenaan dengan sabar. Pada awal tadi saya telah memetik satu petikan dalam Quran yang sahabat-sahabat semua amat kenal dan barangkali telah hafal, iaitu surah Al-Asr, surah ke-103 ayat 1 hingga 3. Dan ini adalah surah yang antara surah yang paling pendek, surah paling pendek di dalam Quran, iaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan saya nak kongsi ialah bukan demi masa itu yang Allah Subhanahu wa taala sebut, demi masa sesungguhnya manusia di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, mengajak kepada kebenaran dan bersabar. Tapi yang saya nak kongsikan adalah tentang bersabar. Kerana pernah kita mendengar tentang perkataan sabar. Kerap sangat kita mendengar. Ya, sabarlah engkau. Janganlah macam tu. Sabar, sabar. Tetapi pengertiannya, apa itu sabar? Kerana kita tahu, dalam kita berpuasa juga, itu juga merupakan suatu kesabaran. Dan hari ini saya nak kongsikan ialah 3 bentuk kesabaran. Ya, 3 bentuk kita dalam melaksanakan kesabaran. Lihat anak saya nak masuk frame lagi. Masya Allah. Ya. Di mana apa itu 3 bentuk kesabaran kita? Yang pertama adalah kita sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabar dalam ketaatan kepada Allah? Sebagai contoh, untuk kita melaksanakan ibadat taat kepada Allah, perlu ke tidak kita bersabar ketika berdiri di dalam solat? Kita perlu sabar. Jikalau imam tu tiba-tiba, contoh, dikatakan di waktu dia solat isyak, dia pula baca surah Al-Baqarah, perlu sabar tak? Sabar. Ya. Jadi untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nak kata mudah tidak, dia juga ada cabaran-cabarannya yang tertentu. Dan kemudian yang kedua adalah sabar dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sabar dalam menghadapi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya kita lihat contoh di dalam surah Yusuf. Di dalam surah Yusuf, apa yang Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Yusuf? Di mana Allah Subhanahu wa taala diuji Nabi Yusuf dengan apabila isteri pembesar itu ingin mendekatinya dan mengajaknya berzina. Bukankah berzina itu diharamkan oleh Allah? Lalu bagaimana? Yusuf alaihissalam, dia bersabar dan lalu dia melarikan diri. Dia tidak mau terlibat dalam zina kerana dia tahu itu haram. Dan jikalau kita lihat manfaat ini dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda bahawa ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan selain daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan antara golongan yang boleh bernaung di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah mereka yang didekati oleh, contoh lelaki yang didekati oleh seorang wanita yang mengajaknya untuk berzina, lalu dia mengatakan tidak mau kerana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab benda itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayangkan apabila seseorang mengajak kita kepada kemungkaran, melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murka, yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan, seperti alah bro, tak ada duit lah sekarang bro, apa kata kita pinjam alung? Kan sekarang tagline alung kata apa? Kami bukan alung, kami nak tolong. Tapi sebenarnya kita tahu riba itu adalah benda yang telah Allah haramkan.
Apakah kita mau pergi kepada haram itu walaupun dalam keadaan terdesak? Maka sabar dalam apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, sabar dalam menghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak kongsikan satu perkara yang sangat menarik di sini, iaitu 4 jenis keadaan manusia apabila dalam menghadapi musibah. Yang sekarang kita ambil adalah menghadapi musibah. Ya. Kita lihat 4 jenis keadaan manusia. Dan dia adalah tingkatan. Dan kita mulakan dengan tingkatan paling bawah. Dan cuba kita lihat pada diri kita, kita berada di tingkatan mana? Jikalau kita berada di tingkatan paling bawah, apa kata kita berusaha untuk meningkatkan diri kita kepada tingkatan yang seterusnya dan seterusnya. Dan saya tidak akan buat banyak huraian panjang kerana insya-Allah saya merasakan bahawa topik ini sangat penting. Apatah lagi, subhanallah, pagi tadi saya mendengar perkabaran di mana ada satu rombongan pelajar tahfiz dari Kuala Krai ke Kota Baru untuk satu majlis ilmu dan lalu terkorban. Waktu itu saya merasa sedih. Tetapi apabila saya mendapat perkabaran yang seterusnya, iaitu bahawa yang terlibat di dalam kemalangan itu di mana 6 individu maut dan beberapa lagi cedera parah, rupa-rupanya itu adalah pelajar dan juga ustaz kaki tangan yang berkhidmat di sekolah tahfiz milik bekas majikan saya. Saya sangat merasai musibah ini kerana saya dapat tahu dan saya dapat merasakan bagaimana bekas majikan saya itu, iaitu Datuk Haji Adnan Hashim, dia meletakkan usahanya dalam menjayakan sekolah tahfiz itu dan betapa sayangnya dia kepada pelajar-pelajar di situ. Jadi amat bersesuaian saya pilih tajuk ini berdasarkan apa yang telah terjadi. Kita lihat 4 tingkatan manusia apabila ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, iaitu keadaan pertama adalah keadaan paling rendah, iaitu apabila ditimpa dengan ujian musibah oleh Allah, dia murka, dia marah. Bagaimana dia marah? Dia menzahirkan kemarahan dia dengan raut wajahnya, dengan pergerakannya, di mana kita lihat, mungkin barangkali kita pernah mendengar dan melihat apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa salah seorang hambanya, ada di kalangan manusia, apa yang mereka lakukan? Mereka mengoyakkan baju mereka, mereka menampar diri mereka, mereka menjerit, mereka meraung. Seolah-olah mereka sedang melempiaskan kemarahan mereka kepada Allah. Dan bukankah mereka bertanya, kenapa Tuhan nak ambil engkau sekarang? Seolah-olah mempertikaikan Tuhan. Jadi adakah itu sikap yang perlu dia ada? Tetapi ini adalah sikap yang paling umum, yang secara umumnya manusia ada, iaitu apabila ditimpa musibah, dia akan meraung, dia akan melenting, dia akan marah dan dia melempiaskan kemarahan dia kepada Tuhan yang menciptakan dia. Dan sebab itu kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan bahawa Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis qudsi, aku disakiti oleh anak Adam, dia mencela waktu, padahal aku adalah pengatur kepada waktu, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Sebab itu di dalam Islam kita tidak dibenarkan untuk mencela waktu, mencela keadaan itu. Kenapa begini, kenapa begitu? Kita lihat di dalam masyarakat Cina yang belum Islam, dia ada satu definisi. Apabila hujan lebat, mereka akan kata sedang turun taik kucing dengan anjing. Ya, apabila keadaan waktu itu tidak baik, maka dia akan mencela dan sumpah serana waktu itu. Mengatakan, oh bad timing, teruklah waktu ini. Apalah pagi-pagi hujan? Dia sedang mencela siapa? Dia sedang mencela Tuhan yang sedang menurunkan hujan itu. Sebab itu kita sebagai Muslim tidak sepatutnya berada di dalam tingkatan ini, iaitu dia murka dan dia marah apabila ditimpa musibah. Dan golongan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, adalah dia sabar dengan menahan diri terhadap musibah yang dihadapi. Bagaimana dia sabar? Dia sabar dengan dia tidak menunjukkan kemarahan dia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia tetap benci kepada musibah itu. Ya, dia sabar, dia tidak meraung, dia tidak memukul dirinya, dia tidak mencaci.
tetapi hatinya masih membenci musibah itu. Ini golongan yang kedua. Setingkat lagi yang di atas adalah, iaitu subhanallah, moga-moga kita harapkan muslimin dan muslimat sekurang-kurangnya kita dapat berada di dalam golongan ketiga ini. Jangan letak di golongan pertama ataupun kedua. Golongan yang ketiga adalah mereka yang reda dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dia merasa lapang hatinya dengan musibah yang menimpa. Dia betul-betul reda dan seakan-akan dia tidak mendapat musibah. Apabila sesuatu musibah, kita dapat lihat. Saya masih ingat, apabila seorang sahabat saya, sahabat di Facebook saya, suaminya terbunuh ketika membuat liputan di Somalia, mengikut satu rombongan di Somalia. Dan lalu, dia message saya di Facebook dan dia berkata, ramai wartawan yang dari berbahasa Cina ingin menemu ramah dia. Dan dia meminta pendapat saya apa yang perlu dia katakan. Maka saya berikan kepada dia satu hadis daripada Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda bahawa apabila Allah mencabut dan mengambil orang yang disayanginya dan lalu dia bersabar dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan jannah sebagai ganjaran kesabaran dia. Dia reda. Dan saya tak pernah melihat individu, dia adalah perempuan. Saya tak pernah melihat bagaimana seorang muslimah yang masih ada anak yang kecil, suaminya terbunuh, tetapi redonya sehingga orang kagum seolah-olah tidak ada apa yang terjadi kepada dia. Maksudnya sebab kita sebagai muslim, kita yakin dan kita tahu bahawa apa yang terjadi ialah kehendak Allah, dan Allah tahu itu adalah yang terbaik untuk kita, dan kita yakin Allah adalah Al-Alim, dia maha mengetahui. Allah Al-Hakim, Allah maha bijaksana. Maka kita perlu yakin kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini tingkatan yang tertinggi, iaitu dia bukan sekadar reda dengan musibah itu, seolah-olah tidak ada musibah yang berlaku, tetapi musibah yang melandanya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seseorang apabila kita bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kereta kita dilanggar, calar sedikit mungkin cat 2, 3, 400. Ya? 2, 3, 400 mungkin. Tetapi duit itu kita boleh cari balik. Tapi bayangkan orang yang dia accident, tetapi bila dia accident, dia tetap bersyukur kepada Allah kerana dia masih selamat. Hatta jikalau dia kehilangan kakinya, dia juga tetap bersyukur kerana Allah lebih mengetahui apa yang terjadi kepada dirinya. Kerana apabila dia ditimpa musibah, kenapa dia boleh bersyukur? Kerana dia memahami agama. Dia faham agama ini. Kerana sebagaimana hadis daripada Nabi SAW adalah hadis riwayat Abu Daud, di mana apabila kita mendapati sesuatu yang kita tak suka, Nabi SAW ajar kita satu doa, satu ucapan yang begitu mudah. Tetapi berapa ramai yang kita aplikasikan doa ini? Di mana Nabi SAW akan membaca, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Bukan satu dua keadaan. Setiap keadaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setiap keadaan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang terbaik. Dan kenapa seseorang itu boleh bersyukur hatta walaupun ketika dia diuji? Mudah sahaja. Kerana dia tahu. Dalam sebuah hadis yang lain, di mana Nabi SAW sekali lagi bersabda, peringatan untuk diri kita yang sedang menghadapi ujian. Ya. Di mana dalam hadis itu, Nabi SAW bersabda bahawa tidak ada satu duri pun yang menusuk kepada seorang hamba melainkan diampunkan dosa-dosanya di dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah uji, Allah timpakan ujian kepada dia, maksudnya digugurkan sekali dengan dosa-dosanya. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan ujinya. Tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan ini kita diuji dengan tak dapat makan, tak dapat minum. Adakah kita marah kerana Allah mensyariatkan puasa? Barangkali kita kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan kerja, kehilangan sumber pendapatan. Tetapi tingkatan manakah? Dan saya berasa ada satu cerita yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan.
kisah seorang ulama yang mencapai tingkatan sabar yang paling tinggi. Siapakah beliau? Saya akan kongsikan pada tazkirah saya pada hari Isnin nanti, insya-Allah. Dan saya berharap akan dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari Isnin nanti, waktu zuhur. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesabaran kepada kita. Dan renunglah kembali, kita berada di tingkatan sabar yang mana. Jikalau di paling bawah, cuba tingkatkan ke paling atas, kedua, tingkatkan ke ketiga, dan di ketiga, tingkatkan kepada yang keempat. Dan semua ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak mungkin akan mencapai tingkatan yang paling tinggi, iaitu kita mampu bersyukur di atas musibah Allah tanpa ilmu dan tanpa memahami ilmu yang telah kita pelajari ini. Dan semoga Allah SWT kurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menjadikan kita faqih dalam agama ini, dan semoga Allah jadikan kita istiqamah dalam mengaplikasikan dan mengamalkan Islam ini, insya-Allah. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat memandu, jangan makan banyak-banyak, persiapkan diri untuk solat maghrib dan solat tarawih, insya-Allah.